السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hormati musi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Utamanya sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin melimpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kali pertamanya. Saya lah, especially sebab baru datang ke sini buat pertama kali. Besar juga masjid ni, subhanallah. Mudah-mudahan besarnya masjid Allah ini kita dapat boleh mengimarahkan. Sebab kita bukan berlumba-lumba untuk membina masjid sahaja, bukan berlumba-lumba untuk membina besarnya masjid sahaja, tetapi kita berlumba-lumba juga untuk melakukan kebaikan, amal saleh dan ibadat. Seperti mana yang Allah sebutkan, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam kebaikan. So alhamdulillah, saya kira ramai juga yang hadir pada malam ini untuk mendengar berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada saya, itulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan saya kira peristiwa Isra Mi'raj ini kita dah acap kali dengar dah, banyak kali dah. Maksudnya kalau kita nak bercerita berkaitan dengan peristiwa itu berlaku, itulah dia cerita. Dia takkan boleh ubah lagi dah. Peristiwa Isra di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Turun balik, ambil solat, turun balik, kemudian balik-balik ke Masjidil Haram ataupun ke Mekah. Habis. Itu tersurat. Maknanya cerita peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang berlaku di zaman Nabi yang takkan boleh diubah lagi. Habis itu Ustaz nak cerita apa? Baik, dia satu benda yang perlu kita tahu. Sama ada peristiwa itu sirah yang berlaku di zaman Nabi, zaman sahabat, ataupun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, dia merupakan simbolik sahaja kepada kita. Itu dipanggil pengajaran, tauladan. Kenapa Allah rakamkan cerita tentang Nabi Nuh dalam Al-Quran? Kenapa Allah rakamkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran? Simbolik lah. Mungkin hari ini kita ada masalah dengan anak kita. Anak saya, Ustaz, Allah, payah betul nak cakap lawan. Dalam Quran cerita tentang anak Nabi Nuh. Betul? Ustaz, saya punya masalah dengan suami tak habis-habis lagi, Ustaz. Saya puas pujuk datang masjid, tak nak datang. Saya puas suruh dia semayang, tak nak semayang. Dalam Quran cerita tentang isteri Fir'aun, Asyah isteri Fir'aun. Ada. Sebab tu kita ceritakan tadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dah selepas sebelum ni, itu hanya tersurat. Tapi yang kita nak kena cari pada zaman kita ini ialah benda yang tersirat, simbolik tu. Apa sebab berlaku dan apa kaitan dengan kita. Mungkin hari ni kita dah 15 kurun dah jauh dengan Nabi. Maknanya dah 1500, 1400 tahun dah jauh dengan Nabi. Mungkin pada zaman Imam Al-Ghazali 600 Hijrah, lain pula dia punya tersirat. Tak sama dengan kita. Kita mungkin dah lain. Kita dah 1400 lebih dah. Imam Al-Ghazali baru ke 7 kurun.
Maksudnya lain daripada sudut kalau dia menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam inilah bagi mudah senang cerita dia kan. Sebab kadang ada orang dia tak faham saya nak cerita apa ni. Baik. Saya bagi contoh. Peristiwa Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail. Berapa kali dengar? Banyak kali dengar. Setiap kali masuk bulan Zulhijjah nak raya haji, cerita inilah dihidangkan. Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Nabi Ismail. Apa yang kita rasa? Tak rasa apa lah, Zat. Itu bukan anak saya. Betul? Ismail tu bukan anak kita. Sebab tu bila kita dengar, kita tak rasa apa-apa. Baru-baru ni, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, ada satu profesor yang mengkaji tentang peristiwa ni. Untuk nak dikaitkan dengan kita. Baru kita dapat dengar benda ni. Mungkin tahun ni lain pula. Prof lain pula tu yang cerita, tak tahu. Prof lain pula yang kaji ke tak tahu dah. Apa dia? Yang Nabi Ibrahim AS sembelih anaknya Nabi Ismail itu simbolik kepada kita. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, tak ada anak. Puluh tahun. Dalam Quran sebut dah ajuz, dah tua dah. Baru datang malaikat bagi tahu yang mana Sarah ni nak mengandung. Gelap Sarah. Aku ni tua dah. Tapi kata malaikat, kalau kata Allah nak kata jadi juga. Tapi waktu ni Nabi Ibrahim dah dapat Ismail lah. Tapi nak ceritakan apa? Bila mana kahwin dengan Sarah tak dapat anak, sehinggalah kahwin dengan Hajar baru dapat anak. Seronoknya lah Nabi Ibrahim ni bila dapat anak laki-laki pula tu, namanya Ismail. Baru je dapat anak, Allah suruh jauhkan diri daripada Ismail, hantar dia ke Mekah. Engkau balik-balik semula Palestin. Apa perasaan ayah? Bau nak sayang anak, bau nak peluk anak. Tak boleh. Allah kata jangan, pisahkan. Sehinggalah dia dah besar sedikit, dah boleh berdikari, Allah perintahkan pula untuk sembelih anak dia. Baru nak sama-sama buat bina itu, bina ini, buat sama-sama macam-macam nak buat. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk sembelih. Nabi Ibrahim buat tak? Buat. Nabi Ibrahim hantar tak anak pergi Mekah? Hantar. Mekah sekarang ni, Mekah dulu tak sama lah macam Mekah sekarang. Tentu jangan nak bayang pula. Boleh lah Zat, Mekah dulu macam-macam. Mana ada macam-macam. Sekarang ni kalau kita duduk hantar kat sana pun macam-macam boleh makan. Makan roti ada. Kan? Roti Arab. Macam-macam makanan ada. Ketika mana Nabi Ismail dihantarkan oleh ayah dia Nabi Ibrahim dan juga Hajar hantar. Maksudnya Hajar dan Ismail saja yang ada di Mekah. Tak ada. 2 orang tu saja. Berbekalkan hanya apa yang ada dekat dalam dia punya bekalan tu. Itu saja. Habis-habis. Barulah timbul air Zam-Zam tu. Baik. Saya nak cerita apa dia? Macam mana dalam keadaan Nabi Ibrahim boleh sembelih anaknya untuk mentaati perintah Allah? Sebab kesayangan dia pada ketika itu ialah Nabi Ismail, anak dia sendiri. Jadi Prof ni pun sebut, buat kajian. Ni nak bagi tahu pada kita, setiap daripada kita ada Ismail masing-masing. Ini simbolik. Oleh dia kata, saya punya anak bukan Ismail Ustaz. Ya, ni tak cerita pasal anak. Kita cerita pasal Ismail tu. Maksudnya, kita pun ada benda yang kita sayang. So, benda yang kita sayang itulah Ismail. Contoh Ustaz, saya susah betul nak sedekah Ustaz. Kadang-kadang nak sedekah tu rasa berat. Itulah Ismail kita. Sembelihlah dia. Terfaham tak saya? Itulah dia punya simbolik. Saya susah betul nak bangun qiyamul lail Ustaz. Kadang-kadang nak bangun tu terlajak, kadang-kadang rasa dah bangun dah tapi berat. Itulah Ismail kita. Sembelihlah waktu malam tu untuk kita bangun. Itulah yang dimaksudkan dengan Ismail untuk dikaitkan zaman kita. Nabi Ibrahim memang Ismail itu anak dia. Sebab tu saya sebutkan tadi, kita tak rasa apa-apa. Sebab Ismail itu bukan anak kita. Rupanya kita ada Ismail kita sendiri. Jadi simbolik yang macam itulah yang saya nak bawakan pada peristiwa Isra' Mi'raj malam ni. Supaya hari ni kita boleh dengar, bukan hanya tersurat, tetapi tersirat tu yang kita nak. Baik, start. Kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku ketika tahun kesedihan Nabi. Ma'ruf. Yang ini paling popular lah. Sebab pandangan para ulama' berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini dia berbeza. Ada ulama' mengatakan bahawa berlaku Isra' Mi'raj ketika mana Nabi baru dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Habis tu jalan terus Isra' Mi'raj. Ada Ustaz? Ada. Ini pandangan Imam At-Tabari. Ada juga meriwayatkan, ada juga yang mengatakan bahawa Isra' Mi'raj berlaku setelah 5 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Itu Imam Nawawi punya pandangan. Yang popular di Malaysia ialah pandangan Imam Al-Mansuburi. Iaitulah setelah 10 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada 27 Rejab. Popular lah ni. Ni paling popular lah.
Dan yang inilah yang kita ambilkan sebagai tahun kesedihan. Sebab 10 tahun kenabian tu dah dipanggil sebagai tahun kesedihan. Baik, kenapa tahun kesedihan? Dipanggil Amul Huzun, tahun kesedihan. Sebab berlaku pada tahun tersebut kewafatan Abu Talib, kewafatan Khadijah dan juga dakwah Nabi di Taif tidak diterima. Bukan saja tak diterima, malah dihentam, dihina oleh orang-orang Taif, dibaling batu berdarah kepada Nabi. Ini yang buat Nabi sedih. Nabi tak sedih dalam perang Uhud. Nabi tak sedih dalam perang Khandaq, tak ada. Sedih lah walaupun kena muka berdarah, cocok besi dan sebagainya. Tapi Nabi kata yang aku sangat terasa ialah di Taif. Nanti kita cerita tu dulu. Baik. Jadi pada tahun 10 kenabian Nabi itulah diperjalankan oleh Allah untuk naik Isra' dan Mi'raj. Kenapa Nabi sayang sangat? Ataupun kenapa Nabi sedih sangat bila berlakunya kewafatan Abu Talib? Abu Talib meninggal dulu Abu Talib meninggal bulan Rajab. Barulah 2 bulan kemudian Khadijah binti Khuwailid pula meninggal dunia. Nanti kita cerita Khadijah. Cerita Abu Talib dulu. Abu Talib ni dia pengganti kepada ayah Nabi Abdullah. Sebab Nabi tak pernah jumpa ayah dia, Abdullah ni. Meninggalnya Abdullah ketika Nabi masih lagi dalam perut ibunya. Kemudian bila mana dia dah besar dan dewasa, umurnya 6 tahun, Aminah pula meninggal dunia. Lepas tu diserahkan kepada atuk dia Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian, usia Nabi 8 tahun, meninggal pula Abdul Muttalib. Barulah diserahkan kepada pakciknya Abu Talib. Pasal apa Abu Talib? Kenapa tak pakcik yang lain? Nabi banyak pakcik Nabi ada Al-Haris, Nabi ada Al-Abbas, Nabi ada Abu Lahab, Nabi ada Dirar. Banyak pakcik Nabi. Isteri Abu Talib 6 orang kan? Boleh saya kahwin sampai nak? Waktu tu kan Islam belum sampai. Belum turun lagi fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', belum lagi yang tu. Dulu kalau orang dulu zaman jahiliah kahwin bukan 6 kan, lebih belas pun ada. Sampai tak kenal isteri dia, sampai ke pasar pun tak kenal ni isteri siapa, ni isteri awak lah, jadi cuma tak kenal. Ramai sangat. Baru turun ayat tu, surah Nisa ayat ketiga tu barulah dilepaskan kesemuanya, yang boleh 4 saja. Tapi isteri Abdul Muttalib ini sangat ramai. Abdul Muttalib atuk Nabi ni ramai. So pastilah pakcik dan makcik Nabi ni punya ramai. Tapi kenapa diserahkan kepada Abu Talib? Jawapannya sebab Abu Talib dan Abdullah ialah adik-beradik, sama ayah dan sama mak. Yang lain semua bukan. Abu Lahab mak dia lain dengan Abdullah. Al-Abbas mak dia lain dengan Abdullah. Al-Haris mak dia lain dengan Abdullah. Yang sama dengan Abdullah ialah Abu Talib. Dia ada 9 orang adik-beradik. Sulungnya Abu Talib. Saja beritahulah kalau kita nak tahu sejarah Nabi itu kan, macam tu. Sebab tu diberikan kepada Abu Talib untuk jaga, walaupun pada saat itu Abu Talib dia tak mewah hidup dia. Miskin dengan Abu Talib ni. Anak 6 orang. Abu Talib punya anak ada 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Tapi dalam keadaan berkatnya Nabi masuk dalam rumah Abu Talib dalam keadaan cukup semua. Dan dia dibesarkan oleh Abu Talib dan makcik dia Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib. Sampailah dia kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi dah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Abu Talib yang ke depan untuk lindung Nabi. Walau bagaimana keadaan sekalipun, Abu Talib tetap tak mau masuk ke dalam agama Nabi SAW. Itu yang buatkan Nabi lagi sedih. Sehingga nak wafatnya Abu Talib pada ketika itu, bulan Rajab tu, nak wafat dah Abu Talib. Nabi datang jumpa dengan pakcik dia, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pakcikku, sebut la ilaha illallah, supaya nanti aku boleh beri syafaat pada engkau nanti di hari akhirat. Tapi tak keluar pun daripada mulut dia kalimah. Sebab di sebelah Abu Talib ni ada lagi pakcik-pakcik dia yang sedang hasut dia ni. Antaranya Abu Lahab. Dia kata, wahai Abu Talib, adakah kau nak tinggal agama nenek moyang kau? Senyap Abu Talib pun tak boleh buat apa dah. Tapi dalam keadaan nazalah tenang. Selepas 3 tahun dikepung ataupun dipulaukan ekonomi, Abu Talib jatuh sakit. Pada waktu itulah dia nazak, dia tenang, sampai datang Nabi bagi tahu, cakaplah la ilaha illallah. Sebab itu je kunci yang boleh masuk dalam syurga. Nabi sebut lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Turun ayat, Allah tegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak mampu untuk memberikan hidayah kepada sesiapa yang kau sukai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang mampu untuk berikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman.
Sebab itulah Nabi dalam keadaan yang sangat sedih. Satu adalah kerana Abu Talib memang sentiasa backing Nabi walaupun dia tak beriman. Dan satu lagi, Nabi tak boleh nak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Tak sampai. Allah tak beri keizinan untuk Abu Talib untuk ucap kalimah. Dan sebab itulah ada hadis-hadis yang lain. Walaupun tuan-tuan dengar nanti Abu Talib, ada riwayat mengatakan bahawa Abu Talib juga Islam. Itu pandangan yang minoriti sikit. Tapi pandangan yang majoriti mengatakan bahawa memang Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan, antara yang paling ringan sekali azab di dalam neraka ialah memakai kasut yang dibakar dalam neraka sehingga menggelegak otaknya bila dipakai. Kita jangan kata selipur neraka kan, selipur kita yang tengah tadah dekat matahari bawah tu pun. Pukul 12 tengah hari tu nak pakai tu, menjengkit-jengkit kita. Itu baru matahari bumi. Itu panas matahari bumi. Ini panas neraka Allah. Tapi itulah kata para ulama membahaskan itu adalah azab dan seksa untuk Abu Talib. 2 bulan kemudian Khadijah pula meninggal dunia. Sakit. Khadijah waktu ni dah umurnya 65 tahun. Dah umur 65 tahun. Jadi pada ketika itu Nabi sangat sedih. Orang mungkin kata, Ustaz nak sedih apa? Nabi kan isterinya ramai. Nabi kahwin dengan Khadijah selama 25 tahun. Nabi tak pernah poligami dengan Khadijah. Khadijah tu seorang je lah isteri Nabi SAW. Lepas Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin dengan isteri keduanya, Saudah binti Zam'ah. Kemudian ketiga, Aisyah radhiyallahu anha. Ini je 3 orang isteri Nabi yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah ni 3 orang ni saja. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, barulah Nabi kahwin dengan isteri keempat, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsyin sampai habis. Tapi 3 orang ni saja yang ada di Mekah. Jadi ketika mana Khadijah berkahwin dengan Nabi, Nabi tak pernah poligami. Sampai Khadijah meninggal. Dan Khadijah, sayangnya sangat Nabi kepada Khadijah ni. Sebab Khadijah ni sentiasa sokong Nabi, dokong Nabi apa yang Nabi buat. Itu yang sangat memberikan kesan kepada Nabi bila Khadijah tak ada. Kita bayangkan ketika mana turun wahyu, Nabi SAW turun dapat wahyu daripada Jibril AS di Jabal Nur ataupun di Gua Hira. Iqra, Nabi kata ma'an Nabi qarib. Okey, itu satu hal. Itu kita tahu dah. Dan waktu itu Jibril menyerupai orang tua. Nabi turun daripada Jabal Nur, Gua Hira tadi, Nabi tengok Jibril dalam rupa yang asal di langit. Penuh di langit. Itu yang buat Nabi takut tu. Sebab Nabi pun tak tahu apa benda ni, makhluk apa ni. Sebab Nabi tak pernah jumpa lagi Jibril ni. Tuan-tuan, Nabi ni jumpa Jibril AS dalam rupa yang asal 2 kali je. Lain semua menyerupai. Menyerupai orang tua, menyerupai orang yang musafir tapi bersih, menyerupai. Jibril ni suka menyerupai sahabat Nabi yang namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya ni duduk pedalaman jauh, dan dia suka guna muka Dihya ni untuk jumpa Nabi. Lain tu semua menyerupai 2 kali je jumpa Nabi dalam rupa asal. Pertama ketika wahyu pertama tu lah turun, nampak Jibril dalam rupa yang asal di langit. Tu yang Nabi takut balik. Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Yang kedua ialah ketika peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj. Isra' masih lagi menyerupai. Ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, baru Allah tontonkan sekali lagi kepada Nabi malaikat Jibril. Surah An-Najmi ayat ke-13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sekali lagi Allah pertontonkan kepada Nabi malaikat Jibril alaihissalam 'inda Sidratil Muntaha. Ketika mana di Sidratul Muntaha. Waktu tu baru tengok Jibril alaihissalam buat kali kedua dalam rupa yang asal. Tapi waktu tu tak takut dah lah. Sebab dah 10 tahun dah Nabi lantiknya Nabi dan Rasul. Kenal dah lah. Tapi pada waktu mula ni mana dia kenal? Baik, saya nak cerita Khadijah ni supaya ibu di belakang boleh ambil sifat Khadijah ni. Bila Nabi balik dalam keadaan ketakutan, tadi Gua Hira tadi turun, zambiluni, takut tuan. Kita jangan kata Nabi, kita pun kalau tuan-tuan balik kejap lagi kan, tuan tengok ke langit, cuba tengok ada nampak makhluk, agak jadi apa gitu? Bukan menggigil rasa pengsan bagi kita. Kan? Sebab tengok makhluk dekat atas langit tak pernah tengok. Tapi Nabi ni dalam keadaan ketakutan menggigil, Nabi balik ke rumah Khadijah, Nabi kata zammiluni, selimutkan aku wahai isteriku, selimutkan aku wahai isteriku. Bila Khadijah ni dapat, tuan-tuan Nabi ni dia duduk Gua Hira ni 3 tahun. Bukan 3 tahun tu tak balik. Nabi start berkhulwah umur Nabi 38. 39, 40. 40 tu baru turun wahyu. Dan Nabi tak 3 tahun tu tak balik, bukan tak balik langsung. 2-3 hari duduk atas, kemudian turun balik, tengok apa keperluan ada, naik balik, turun balik, naik balik, turun balik. Selama 3 tahun macam itulah. Kenapa nak kena khulwah? Sebab di Mekah pada ketika itu, jahiliyah sangat kritikal.
Nabi pun tak sanggup tengok dah benda. Dan pada waktu tu dalam keadaan Nabi nak mengasingkan diri, Nabi naik Gua Hira. Baik. Jadi ketika Nabi turun tu yang Nabi SAW dalam keadaan ketakutan, 3 tahun Nabi ulang-alik, tengok macam mana peranan Khadijah. Khadijah peluk Nabi dan baringkan Nabi. Pada ketika itulah Khadijah disebut perkataan yang baik kepada Nabi. Sebab Nabi kata pada Khadijah, dan Nabi pun belum tahu lagi dia jadi Nabi dan Rasul. Belum tahu. Belum didatangi oleh Waraqah bin Naufal lagi. Pada waktu itulah Khadijah kata kepada Nabi, ataupun Nabi kata kepada Khadijah, dia kata, wahai isteri, aku takut kalau Allah apa-apakan aku. Kata Khadijah, kalla abshir. Takkan mungkin Allah apa-apakan kau, wahai suami. Ini berita gembira. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah takkan hina engkau buat selama-lamanya, wahai suami. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis. Engkau adalah orang yang menyambungkan silaturahim. Engkau orang yang berkata benar. Engkau orang yang tolong orang yang susah. Takkan Allah menghina engkau. Ini Khadijah punya peranan. Itu sebab Nabi sayang Khadijah. Dia tahu menggunakan peranan tu. Habis kami ni orang perempuan nak buat macam mana, Ustaz? Macam itulah saya nak suruh kita ambil peranan Khadijah. Kita cuba tengok kalau kadang-kadang, yalah tak adalah suami kita ni pergi ke gua kan. Apa hal nak pergi ke gua pula 3 tahun? Maknanya contoh. Suami kita ni kaki pancing tak? Ada ke suami pakai kaki pancing? Ada. Ni kaki pancing bukan sekejap, 1 jam, 2 jam. Kadang berhari-hari tak balik. Sehari, 2 hari, kadang seminggu tak balik. Awal-awal tu barangkali mungkinlah seronok pasal bawa ikan kan. Bawa ikan, bawa balik seronoklah suami isteri. 1 hari tu dah lah balik tak bawa ikan. Demam pula. Balik pun menggigil sama juga tu. Nak cakap macam Nabi tu. Selimutkan abang yang. Apa respon kita ibu-ibu? Itulah. Pergi lagi mancing. Suruh ikan tu selimut awak. Itu tapi bukan sini lah. Ni pasti mendengung sana. Betul kan? Pasal kita tak jadi seperti Khadijah. Sebab tu Nabi sayang Khadijah ni. Dia tahu peranan dia macam mana. Ibu-ibu, saya nak pesan sebelum saya terlupa ni. Nabi pesan pada kita, ibu-ibu. Ibu-ibu perlu jadi salah satu daripada 4 wanita ini sahaja. Jadi kita tengok. Kalau ada 4-4 ni, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, na'udzubillah. Apa dia? Nabi kata jadi 4 orang yang terhebat dunia dan akhirat. Iaitulah Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, Asyah isteri Fir'aun, dan juga Fatimah Az-Zahra. Nabi sebut dalam hadis. 4-4 ni adalah orang yang hebat dunia dan akhirat. So macam mana nak jadi seperti Khadijah? Okey, kalau katalah kita ni orang yang pergi masjid ibadat, suami kita pun sama orang pergi masjid pergi ibadat, seronok ulang-alik pergi sama-sama masjid. So jadilah peranan seperti mana Khadijah. Sebab Khadijah juga suami dia baik. So tengok macam mana sirah Khadijah, ikut seperti mana Khadijah, insya-Allah kita akan dapat keluarga yang baik. Tapi mungkin ada akak kalau orang kata, bolehlah Ustaz, akak tu suami dia baik, suami saya ya Allah Ustaz, semayang pun tak mau kata dia. Jadilah seperti Asyah, isteri Fir'aun. Asyah ni tuan-tuan, suami dia mengaku Tuhan. Kita punya suami tak mengaku Tuhan lagi, baru Aun saja tu. Dia Fir'aun. Sebab tu kita nak tengok macam mana keadaan kita dengan suami kita. Kalau suami kita ni tak baik lah Ustaz, kadang-kadang dia buat begini, kadang-kadang buat begini. Jadi seperti Asyah, tengok sirah Asyah tu, macam mana dia boleh tahan dengan suami dia sehingga dia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Musa dan juga Allah. Kalau dia kata Ustaz, mereka boleh lah Ustaz, akak-akak tu suami ada, saya suami tak ada. Jadi seperti Maryam binti Imran, mak Nabi Isa alaihi salam, membesarkan anak dalam keadaan orang tuduh macam-macam pada Maryam ni. Ini anak siapa ni? Tapi dia tetap juga beriman kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu dia adalah perantara daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melahirkan satu orang Nabi yang akhir daripada kalangan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti Maryam, tengok macam mana sirah dia. Dan kalau katalah saya Ustaz pun tak kahwin lagi, suami pun tak ada, jadi seperti Fatimah Az-Zahra, anak Nabi, yang mana dia sentiasa support, dokong dan sokong apa yang dibawakan oleh ayah dia Nabi SAW. 4 orang saja. Dan kalau 4 orang ni, kalau kita tengok saya Ustaz, Khadijah pun nampak macam tak ada juga harapan tadi. Khadijah tak ada, Asyah tak ada juga, Maryam pun nampak macam tak ada harapan, Fatimah lagi tak ada Ustaz. Habis kita kat mana Kak? So kena balik, kena tengok salah satu daripada 4 ini. Jangan lari daripada 4. Habis kami laki macam mana Ustaz? Laki tak sempat nak bincang. Nanti tahun depan saya datang sekali lagi, kita ada list untuk laki-laki. Ada, laki-laki pun ada.
Nabi takkan bagi berat sebelah untuk perempuan saja, lelaki pada. Tapi saya nak kaitkan dengan Khadijah ni. Sebab kenapa Nabi sayang sangat dengan Khadijah? Sebab peranan Khadijah sebagai seorang isteri itu dimainkan. Maknanya orang yang ketika mana Nabi SAW ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, tak terima Islam, Khadijah di belakang Nabi, support Nabi. Dialah orang yang banyak membantu Nabi. Sebab tu ketika mana Khadijah meninggal, Nabi sangat sedih. Rapat tuan-tuan. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. 2 bulan. Seolah-olah ujian kepada Nabi ni berat yang amat sangat. 2 orang yang support Nabi, berat yang amat sangat. Rupanya ulama bagi tahu pada kita, apa dia? Allah nak bagi tahu bukan Khadijah dan Abu Talib yang lindung Nabi. Itu je. Simbolik dia kan? Bukan Nabi. Nabi ni bukan Abu Talib dan Khadijah yang lindung Nabi. Tapi Allah nak ajar kita bahawa yang lindung Nabi itu ialah Allah. Habis 2 orang ni meninggal, Abu Talib dan juga Khadijah. Seorang kafir Quraisy dia rasa macam, wah, kita dah boleh kuasai Mekah dah ni. Kita dah boleh halau Muhammad dah ni, pasal orang kuat dia dah tak ada. Jadi tuan-tuan tahu Nabi pergi ke Taif pasal apa? Nabi dihalau oleh orang kafir Quraisy. Bukan Nabi saja-saja nak pergi. Nabi dihalau oleh orang kafir Quraisy, tak boleh masuk lagi dah. Disekat dan dibawa Zaid bin Harisah untuk naik ke Taif dengan harapan mudah-mudahan Nabi sampai dekat Taif, Nabi boleh dakwah dekat sana dan akhirnya bolehlah Nabi duduk dekat sana. Itu target Nabi Maksudnya Nabi target dekat orang Taif untuk dapatkan Islam dekat sana. Tapi apa yang Nabi dapat? Satu orang daripada kalangan penduduk Taif tak terima langsung Nabi. Sehingga dibaling batu berdarah kepada Nabi sampai belecak kasut Nabi, dikepung dan dilindung oleh Zaid bin Harisah. Kalau Nabi pun belecak kasut, Zaid yang lindung Nabi, macam mana keadaan? Zaid bin Harisah. Sampai Nabi turun daripada Taif ni, Nabi letakkan tongkatkan siku dia dekat satu batu. Sekarang ni batu tu dah jadi masjid. Dipanggil Masjid Qu'. Itu biasa di Taif. Taif biasa dia ada lawatan. Masjid Qu' ni dia tak boleh masuk dah, boleh tengok daripada luar je. Dulu boleh masuk. Saya sempat masuk masjid. Tapi bukanlah masjid. Dia buat satu sejarah aja. Orang dulu ni, maksudnya zaman Turki Uthmaniyah, dia nak jadikan tempat sejarah tu sebagai tinggalan, dia jadi masjid. Sebab apa masjid? Sebab masjid tak boleh dirobohkan. So dia start zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia dah start dah buat masjid. Nak pergi ke Uhud, Nabi berhenti dekat satu tempat untuk buang 300 yang ikut Nabi ni. Kan 700 tinggal, ada 1000 kan tentera Islam. 300 ni orang munafik lah, orang yang tua lah, orang yang ni. Jadi tempat Nabi berhenti tu, Umar bin Abdul Aziz, dia letakkan satu masjid. Nama masjid tu Masjid Shaykhan. Bukan masjid pun dulu. Cuma sekarang ni dah jadi masjid lah, bolehlah sembahyang. Tapi dia nak jadikan apa? Tempat sejarah. Banyaklah. Masjid Saba'ah yang tuan-tuan pergi ke Khandak. Khandak tu kan ada Masjid Saba'ah, ada Masjid 7. Bukan masjid pun asalnya. Itu pos kawalan para sahabat. Pos kawalan Abu Bakar, pos kawalan Omar, pos kawalan Salman Al-Farisi. Jadi dia nak jadikan sejarah, dia jadi masjid. Tapi masjid tu pun dah tak ada dah, 7 tu. Masjid namanya Masjid 7. Tapi dah tak tinggal 7 dah, tinggal 3, tinggal 2. Saya bawa balik bulan lepas. Tinggal 2. Roboh pasal dah lama. Jadi itu tempat sejarah. Jadi sebab itulah Nabi letakkan siku dekat situ. Jadi ulama nak buatkan satu tempat sejarah, dia jadi Masjid Qu'. Tempat Nabi rehat sebab Nabi turun dulu letih. Berdarah kepala Nabi ni sampai Nabi letakkan siku ni. Di sebelah siku tu, tempat siku tu ada satu kebun. Kebun tu kepunyaan Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua-dua ni memang kufur lah pada Nabi. Memang dia pun mati dalam perang Badar, mati kufur. Tapi waktu tu dia tengok Nabi kesian, Utbah dan Syaibah ni. Dia panggil dia punya budak, dia punya pekerja, namanya Adas. Bagi Muhammad ni air. Adas ni pun bawa. Bila bawa air, dia kata, wahai Tuhan, minumlah air ini. Oh, Nabi pun ambil. Nabi ambil, kemudian Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas ni. Dia kata, kalimah apa yang kau baca tu? Sebab kami di sini tak pernah dengar pun kalimah ni. Melainkan yang kami di sini memakai Bismikallahumma. Bismillahirrahmanirrahim kami tak pernah dengar. Ni kalimah apa wahai Tuhan? Maka bila Nabi ditanya macam tu, syok lah Nabi nak cerita tentang Islam. Nabi tanya dia, wahai Tuhan, awak daripada mana? Nama siapa? Daripada mana? Dia kata, nama aku Adas. Dan aku berasal daripada Ninawa. Ninawa ni Kufah, Basrah. Al-bahasa sekarang ni Iraq lah. Iran. Jauh tu kan. Mekah, bawah. Madinah, Iraq. Iran, sini.
Sini Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, Syam. Sini Parsi punya jajahan. So Ninawa dengan Mekah jauh. So bila Nabi dengar daripada Ninawa, Nabi pun terkejut. Nabi kata, oh Ninawa ni tempat satu orang yang ada satu orang yang namanya Yunus bin Matta. Nabilah seorang Nabi yang namanya Yunus bin Matta. Lagi terkejut Adas. Dia kata, macam mana kau boleh kenal Yunus? Yunus ni dengan Nabi jauh, tuan, ribuan tahun. Dan kau pun tak pernah pergi sana, macam mana kau tahu ada Nabi Yunus dekat situ? Kata Nabi SAW, hadha akhi. Dia adalah saudara. Kana nabiyan wa ana nabiyyun. Dia adalah seorang nabi dan aku juga adalah seorang nabi. Akhirnya bila Adas dengar macam tu, yang depan dia adalah seorang nabi, dia terus beriman kepada Nabi SAW. Apa poin dia? Poin dia ayat tadilah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak mampu untuk berikan hidayah kepada siapa yang kau sukai. Nabi target kat mana? Taif. Satu Taif tak ikut apa yang Nabi bawa. Tapi yang Nabi tak target ni Allah bagi. Nabi bukan target Adas yang masuk Islam. Tapi yang Allah bagi ni adalah kepada orang yang Nabi tak target. Sebab apa? Allah kata fadzakir. Berikan wadzakir, berikan peringatan. Fa innama anta mudzakkir. Kerana engkau hanyalah orang yang memberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak kuasa langsung untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau bagi peringatan. Tapi Allah. Nabi turun daripada situ, Nabi pergi di Qarnul Manazil. Tahu Qarnul Manazil tempat yang biasa kita miqat tu. Situlah baru datangnya Jibril alaihissalam untuk bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, tunjukkan aku bukit mana yang kau nak aku himpapkan pada penduduk Taif. Kata Nabi, tak payahlah wahai Jibril. Mungkin sekarang ni mereka tak beriman dengan aku, tapi nanti satu hari nanti mereka akan beriman. So tak jadilah. Tak jadi nak himpapkan kepada. Kalau tidak, Taif habis kan. Kalau kita lah duduk tempat Nabi, agaknya bukit apa kita nak? Kalau saya di KL, bukit Batu Kek lah. Hancurkan dia, wahai Allah. Kata. Tapi Nabi tak. Nabi dia sifat dia memang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Sangat-sangat sayang kepada umat dia ni, Nabi ni. Itu sebab kalau kita tengok Nabi, kenapalah Nabi tak balas sampai berdarah macam tu dah. Sebab Nabi ni sayang umat dia. Betul tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut tu memang betul sekarang mereka tak beriman. Tapi ketika Nabi wafat besok, orang-orang yang lain ni semua banyak yang murtad. Tapi Taif kekal dengan keimanan. Hebat tuan-tuan Nabi. Dan pada waktu itulah Nabi turun balik. Sebab Nabi tak boleh masuk Mekah. Tapi Nabi jumpa pakcik dia di Qarnul Manazil. Pakcik dia jauh lah. Nabi jumpa di Qarnul Manazil. Pakcik dia tanya, wahai Muhammad, pasal apa kau buat sini? Dia kata, aku tak boleh masuk lah. Orang Quraisy halau aku. Macam mana pula kau kena halau? Ikut aku. Barulah masuk balik ikut kabel pakcik dia. Tuan-tuan, ni kitab Rahikul Makhtum ni. Kitab Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Masuk balik dekat Mekah, situlah baru diplankan. Macam mana nak bunuh Nabi bagaimana semua. Tapi bila Nabi masuk, barulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Panjang cerita tu. Apa simboliknya Ustaz? Itu tersurat. Baik. Cerita ni berlaku dengan sebab berlakunya peristiwa sedih. Isra' dan Mi'raj, matlamat utama dia adalah mengambil solat. Kemudian balik. Betul Mengambil solat, kemudian turun balik. So, apa kaitan dengan peristiwa sedih ni? Kenapa dalam keadaan Nabi kena lalui dulu sedih ni, barulah peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku? Sebab ulama' bahaskan peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa yang boleh memberikan Nabi gembira semula setelah kesedihan itu berlaku. So simbolik yang ada pada kita hari ini, kita pun bersedih. Hari ini kita banyak dengan bersedih, macam-macam keluarga kita bersedih dengan pekerjaan kita, bersedih dengan rumah kita, jiran, macam-macam sedih. So bagaimana untuk rawat kesedihan kita? Tak ada cara lain. Connection kita dengan Allah. Sebab itu solat ini, Nabi tak diberikan wahyu daripada Allah kepada Jibril pergi ke Nabi. Wahyu dulu sebelum daripada ni, semua melalui di antara perantaraan Jibril alaihissalam, baru pergi kepada Nabi. Hanya peristiwa Isra' Mi'raj ni saja Nabi Allah kata tak perlu Jibril. Nabi naik atas. Connection terus dengan Allah. Kerana solat tidak ada perantaraan. Jadi dalam peristiwa sedih tadi, apa kaitannya dengan solat kita? Iaitulah kalau kita juga ada perasaan sedih hari ini. Betul, tak ada cara lain untuk rawat kesedihan kita melainkan kita kena solat. Betul, sedih macam mana pun menung dengan kita punya kesedihan, apa boleh buat? Saya itulah Ustaz, dah 2 tahun dah saya bersedih. Ustaz, anak saya Ustaz meninggal. Betul, kita tahu memang sedih, meninggal. Nabi pun meninggal, tuan-tuan. Anak Nabi 7 orang. 6 orang meninggal masa Nabi masih hidup.
Anak laki-laki jangan ceritalah meninggal kecil. Lain 3 orang perempuan tu, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, meninggal masih lagi Nabi hidup. Yang tinggalnya Fatimah saja. Ketika Nabi wafat tu Fatimah yang tinggal, lain semua meninggal. Kita bayangkan kalau nak diujikan Nabi, betul. Nabi tu sebagai tauladan, contoh pada kita. Ayah dia dah meninggal masa lahir. Mak dia meninggal masa umur 6 tahun. Atuk dia meninggal masa 8 tahun. Maknanya dalam kategori kematian, Nabi punya lebih dahsyat daripada kita. Dahsyat lagi daripada kita ni. Tapi nak sebutkan apa? Itu simbolik. So hari ni kalau kata kita bersedih dengan sebab tak ada kerja dah Ustaz. Cara lain tak ada. Solat itulah perantara yang kita nak kena buat dengan Allah supaya Allah akan keluarkan kita daripada masalah tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa pada Allah, maka Allah akan tunjukkan makhraja, jalan keluar buat dia. Melalui apa tadi? Melalui solat. Takwa pada Allah, Allah tunjuk jalan keluar buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki pada dia dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Maka itulah simbolik yang pertama yang kita boleh ambil. Kenapa peristiwa sedih ini berlaku kepada Nabi sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj? Ialah nak memberitahu bahawa ia adalah perjalanan untuk merawat hati Nabi yang sedih, yang luka untuk mendapatkan solat. Sama juga dengan kita. Kalau hari ini kita bersedih dengan macam-macam masalah yang menimpa kita, tuan-tuan, ibu-ibu, solat itulah akan memberikan kegembiraan balik buat kita. Baik, yang kedua. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, riwayat hadis Al-Bukhari, Nabi sekali lagi dibelah dadanya. Betul semua tahu. Nabi dibelah dada 2 kali. Ada riwayat kata 3 kali. Majoriti ulama kata 2 lah. First ketika mana umur Nabi 5 tahun. Di rumah Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. So ketika mana Nabi SAW dalam keadaan bermain dengan kawan-kawan dia, datang 2 orang laki-laki, seluk tangan dekat dalam dada Nabi. Ketika tu kawan-kawan dia lari tuan, dia kata qatila Muhammad, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Kejut tuan, tangan masuk. Bagi tahu pada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun pucat-pucat datang, tengok takut tu anak orang, bukan anak dia. Tengah jaga anak dia tiba-tiba mati, takutlah dia. Tapi bila dia datang balik dia tengok, Muhammad ada lagi. Tapi muka dalam keadaan pucat. Itu first time Nabi dibelah. Second time ialah ketika mana peristiwa Isra'. Baik, soalan saya, kenapa dibelah lagi sekali? Inilah simbolik dia. Inilah tafsirat yang kita nak kena ambil. Tak cukup ke sekali itu dah kena belah? Nak kena belah yang kedua pula. Tapi bukan belah semata-mata ni. Belah, ambil hati, cuci dengan air zam-zam, tambah iman, tambah hikmah. Masuk balik hati itu dalam dada Nabi. Adakah hati Nabi pada waktu itu kotor? Lagilah tidak Lagilah mustahil, takkan hati Nabi kotor pula. Hati para sahabat tak kotor, takkan hati Nabi kotor. Macam mana Ustaz tahu hati para sahabat tak kotor? Kan Nabi sebut al-asyara mubasyirin bil jannah. Nabi sebut 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Semua 10 orang ni Nabi sebut mereka ini, adakah ketika mereka ni dah meninggal atau mereka hidup lagi? Mereka masih hidup. Dan Nabi terang-terang kata Abu Bakar syurga, Umar awak syurga, Utsman awak syurga. Tapi adakah setelah mana Nabi jamin syurga mereka tak datang masjid dah baru? Saya jawab. Mana Abu Bakar lama tak nampaknya? Haji Abu Bakar mungkinlah. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Abu Bakar dijamin syurga, makin hebat dia punya ibadat. Perang Tabuk 9 Hijrah, Nabi suruh infakkan harta, siapa-siapa yang ada harta. Abu Bakar infak semua. Nabi kata, ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakar, kita tinggalkan apa untuk ahli keluarga engkau, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Dia orang pertama yang Nabi jamin syurga, macam tu ibadat. Tu saya sebut tadi, para sahabat dia tidak ada sifat mazmumah, hati mereka tak kotor. Kalau para sahabat tak kotor, takkan Nabi kotor. Mustahil lah. Baik, tapi kenapa dibelah dada? Itulah simbolik. Simbolik macam mana Ustaz? Baik, matlamat kita sebut dah tadi, Isra' Mi'raj ialah ambil solat. Sebelum nak ambil solat, Nabi dibelah dada. So apa isyarat dia? Isyarat dia, tidak ada jalan yang boleh memberikan kesan kepada kita dalam solat, melainkan bersihkan hati kita terlebih dahulu. Solat is solat. Ada orang yang solat tapi hati masih kotor. Dalam solat pun kadang-kadang boleh kotor hati. Yang datang masjid pun kadang-kadang kotor hati. Tengok orang lebih sikit pada dia pun dia kotor hati. Tengok orang sebelah, macam mana dia boleh telekong? Telekong mana dia beli ni? Dia orang membuat.
Dia tak boleh tengok telekong orang lain. Jangan kata orang perempuan. Kita yang kadang semayang ni pun, imam baca panjang pun bercakap dalam hati tu, celaka betul imam panjang pula malam ni. Dia tengah semayang, kotornya hati. Tapi solat adakah sah? Sah. Kan ini simbolik. Bagaimana untuk membersihkan hati. Inilah tazkiyah nafsinya. Inilah tasawuf. Inilah tasawuf. Untuk bersihkan hati. Sebab bila hati itu bersih, bila perjalanan solat kita menuju kepada Allah, solat itulah akan cegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang solat tapi buat maksiat? Something wrong lah dengan hati dia. Something wrong. Ada orang dalam semayang pun kadang-kadang datang masjid pun kadang-kadang dia bukan nak semayang sangat. Kadang ada orang datang masjid nak mencuri dapur masjid. Sini pernah. Sini dah berapa tahun dah ni masjid? Baru lagi. Belum ada lagi lah kecurian kita doakan supaya tidak. Sebab tempat mana-mana saya pergi saya tanya, mesti ada kecurian tabung. Ni kena hati-hati. Ke tak ada tabung? Tak nampak tabung sini? Mana-mana tempat pun saya akan kata, mesti kena jugalah. Tak tahu. Memang dia orang mungkin lah kot pencuri tu ingat, mungkin berkat lah kot duit masjid dia curi tu. Itu yang dia pencuri kat masjid tu. Tempat lain tak nak curi lah. Tapi yang peliknya tuan-tuan tengok, ketika mana dia nak mencuri tu, CCTV kan tangkap gambar dia. Dia boleh semayang dulu tu. Yang canggih tu pencuri tu. Orang pun tengok CCTV dia kata ni semayang apa? Istikharah ke hajat dia? Nampak lebih pada istikharah dia. Nak menengok tabung mana lebih banyak duit kan? Semayang juga. Tapi pasal apa dalam keadaan masih lagi buat maksiat? Hati lah. Orang kadang semayang, aurat masih tak tutup. Itu dosa lain ya. Kita tak katakan, saya tak tutup aurat lagi Ustaz, tapi tu yang saya malas semayang tu pasal saya tak tutup aurat. No, aurat, semayang. Tapi kenapa solat tu tak memberi kesan? Sebab hati. Ada orang semayang, mulut dia, ya Allah. Orang kata macam apa sini? Macam longkang. Mulut macam puaka dia juga. Tapi dia semayang. Tapi pasal apa jadi gitu? Hati. So sebab itulah hari ni, kalau kita nak semayang, ikut pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, macam mana Nabi dapat solat yang direct connectionnya dengan Allah, yang kita rasa betul kita sedang sembah Allah, hati kena bersih. Bila hati bersih tu yang kadang-kadang kita rasa menangis nak semayang. Dan kita tak akan pendek semayang kita. Kita akan jadi panjang semayang. Kita akan repeat semayang banyak kali. Pasal apa? Waktu tu kita tersyrik tu. Syok semayang. Betul? Pasal apa ulama-ulama boleh semayang sampai ratusan rakaat? Imam Abu Hanifah semayang satu malam 100 rakaat. Kita 2 rakaat pun mabuk ke nak habiskan tu. Iya dengan. Pasal apa jadi gitu? Pasal tak syok. Halawatul ibadah tu tak sampai. Kemanisan dalam ibadah tu tak sampai. Okey, apa masalahnya tak sampai tu? Hati saya sebut tadi. Kita ni kan hati banyak mazmumah kan. Dengki, riak, ujub, takabur banyak. So yang ni kena pergi kelas kuliah yang ada kelas tasawuf lah. Mari kan, ada tasawuf, datang. Belajar macam mana nak bersihkan hati. Belajar macam mana nak bersihkan dengki, belajar macam mana nak kawal kemarahan, belajar macam mana tak nak riak. Itu semua boleh membantu kita dalam menghasilkan kesan dalam solat ini. Kalau tidak, puluh-puluh tahun semayang pun memang macam tu ya. Semayang balik, tapi masih bergaduh dengan jiran. Kenapa? Padahal Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jelas Nabi sebut situ. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, kena muliakan jiran dia. Dia ni ulang-alik ke masjid. Jiran tak bertegur siapa. Bergaduh kadang-kadang parking sengit sikit je. Gaduh lah. Asal jadi gitu? Walaupun orang semayang, hati. Jawapan dia mesti hati. Pasal ini simbolik. Nabi dibelah dada. So hari inilah yang kita nak dapat benda ni tuan. Duk kala-kala kita setiap tahun duk dengar peristiwa Isra' Mi'raj, tapi duk menung cerita Nabi Isra' Mi'raj, Masjid Haram, Masjid Aqsa, naik cerita besar turun balik. Apa kesan tak dapat? So yang ni yang kita nak ambil supaya kita boleh buat sesuatu. Mungkin tahun depan simbolik lain pula, ikut pada zaman. Okey, itu yang kedua. Baik, yang ketiga barulah diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ingat tak sempat pun kita nak pergi Mi'raj, sempat jauh, panjang cerita dia. Mi'raj ni. Tapi dalam keadaan kita nak pergi Isra' saja pun okey. Sebab Isra' Mi'raj dua peristiwa yang beza. Isra' ialah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa pergi ke Sidratul Muntaha. Sini pun banyak dia punya aktiviti dia. Nabi duduk di Masjidil Aqsa pun Nabi semayang dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Tengah tunggu Nabi tu. Lepas tu baru naik Mi'raj, tangga kan.
Tangga nak menuju ke Sidratul Muntaha, naik ke langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga sampai Nabi Ibrahim alaihissalam langit ketujuh, naik atas. Itu banyaklah peristiwa dia. Tapi peristiwa peristiwa Isra ni pun banyak peristiwa yang kita biasa dengar. Nabi singgah daripada Masjidil Haram ini pergi ke Tursina. Daripada Tursina pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham pergi ke Taibah. Taibah ni Madinah Yathrib. Daripada Madinah ni baru pergi ke Masjidil Aqsa. Baik. Peristiwa itu tolak tepi, tak nak cerita. Panjang. Tapi saya nak cerita dalam ayat surah Al-Isra tu. Sini mungkin kita boleh dapat manfaat. Allah mulakan dengan surah Al-Isra ayat pertama. Surah Al-Isra ni adalah perjalanan tu. Perjalanan Isra. Yang Mi'raj mana ayat dia Ustaz? Surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Ataupun ayat ke-8 sampai ke 15. Ada riwayat kata gitu. Tapi nak sebut Mi'raj dalam surah An-Najmi, Isra dalam surah Al-Isra. Ayat pertama tu Allah mulakan dengan Subhanalladzi. Maha suci Allah. Allah mulakan kalimah mentakdiskan dirinya sendiri. Takdis ni maksud sucikan diri daripada sebarang kecacatan yang tak boleh buat. So maksudnya Allah mulakan dengan Subhana ni bermaksud jangan peliklah kalau benda tu berlaku. Jangan rasa macam ragu-ragulah kalau benda tu berlaku. Sebab Allah menyucikan diri dia daripada sebarang kecacatan. Sebab Nabi ni ayat ni tuju kepada orang kafir Quraisy kan. Saya kira kita ni yang dengar Isra Mi'raj tak ada orang kata percaya semua dah. Tapi poin dia bukan situ. Poin dia dekat ujung tu, linuriyahu min ayatina. Ujung nanti kita akan sebut. Tu nak kaitkan subhanalladzi dengan linuriyahu min ayatina. Tapi kalau kita ambil konteks ayat ni ketika Nabi baru balik, ayat tu turun nak bagi tahu pada orang-orang Quraisy, jangan peliklah kalau berlaku pada Nabi berjalan dalam satu malam naik Isra dan Mi'raj. Pasal Allah menyucikan diri dia, Allah boleh buat apa-apa saja. Linuriyahu min ayatina. Untuk menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah. Dalam Quran, dia bukan hanya ada cerita ni je yang pelik, banyak lagi pelik. Tidur Ashabul Kahfi 309 tahun, pelik tu. Jarang orang tidur 309 tahun. 3 tahun, 3 hari tidur pun dah pelik tu. Tak bangun 3 hari, pelik tu. Ini 309 tahun. Sangat pelik. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sebenar. Su'banun mubin. Bukan pura-pura, bukan bergerak seperti ular. Ular yang sebenar. Pelik. Nabi Uzair alaihissalam tidur 100 tahun. Unta yang tiba-tiba berubah atau unta yang tiba-tiba keluar daripada celah-celah bukit. Unta Nabi Saleh. Pelik. Tapi Allah tak mulakan cerita itu dengan subhana. Tengok ayat dia. Cuba cerita-cerita tadi tu, kita tengok mula-mula ayat dia tu. Tak ada subhana. Sebab Allah sebutkan surah Al-Isra ini, peristiwa Isra Mi'raj Allah sebut subhana, dia bukan satu cerita yang luar biasa, tetapi dia sangat luar biasa. Sebab kesan dia kepada Nabi tu, yang luar biasa tu. Kesan dia. Oh, Nabi dihentam teruk, macam-macam. Nanti kita akan tengok. Cuma sebab itulah Allah mulakan subhanalladzi ini nak sebutkan bahawa Allah menyucikan diri daripada sebarang kecacatan. Nak bagi tahu kalau peristiwa pelik berlaku kepada Nabi pun tak payahlah risau ataupun tak payahlah pelik, tak percaya. Dan sebab peristiwa itu berlaku kerana Allah kata asra bi'abdihi lailan. Allah ceritakan pula peristiwa itu berlaku pada malam hari. Asra ni perjalanan malam. Perjalanan malam yang tenang, asra ni. Lailan malam juga. Pasal apa 2 kali malam? Pasal lailan tu nak menunjukkan satu malam. Asra perjalanan malam yang tenang. Kalau siang tak boleh Ustaz? Bolehlah siang, tapi mungkin orang tengok. Muhammad, itu mungkin macam itulah. Tapi sebab tu malam, sebab orang semua tak nampak, tidur bagi semua, nak percaya tak nak percaya? Kalau siang mungkin orang nampak, ya aku semalam nampak Muhammad terbang, bagaimana tak tahu. Mungkin macam itulah. Tapi sebab tu Allah kata asra bi'abdihi lailan, Allah memperjalankan Nabi pada malam hari itu kerana apa? Kerana orang tak nampak. Apa simbolik malam ni? Matlamat dia solat kan? Connection dengan Allah malam kan? Connection dengan Allah kan solat ni. So simbolik dia ialah tidak ada cara yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan yang paling afdalnya adalah pada waktu malam. Malam antara paling yang dekat dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah turun langit dunia 1/3 akhir malam. Allah kata siapa yang mohon pada aku akan bagi.
Siapa yang minta ampun pada aku akan ampunkan. Dan sebab itulah kita ni kalau ada masalah, tadi saya kata, Ustaz, saya ada masalah ni, Ustaz sedih begini bagaimana Ustaz. Tu berisiko Isra. Ialah sini berlaku untuk jawab lagi persoalan kita. Adakah sedih saja? Adakah solat saja? No. Kita kena buat connection kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah pada waktu malam. Hari ni kita ada masalah anak. Bangun malam-malam, 4 pagi, 5 pagi. Bangun. Report dengan Allah. Ya Allah, angkat tangan dan berdoa pada Allah. Aku masalah anak ni, ya Allah. Susah nak didik dia, ya Allah. Dia tak dengar kata aku dah. Dia dah besar. Macam-macam boleh report pada Allah. Allah dengar. Allah kata hujungnya apa? Innahu huwas samiul basir. Allah dengar, Allah lihat. Apa saja masalah kita semua Allah tahu tak? Tapi adakah dalam keadaan Allah tahu kita tak payah buat apa? Usaha kita tu untuk meminta kepada Allah. Allah sebut ud'uni astajib lakum. Minta pada Allah, Allah akan mustajabkan. Tu kita katakan tadi bahawa bila mana Allah sebutkan dalam keadaan asra bi'abdihi lailan, ketika mana Allah perjalankan hamba-Nya pada malam hari dalam satu malam, itu isyarat menunjukkan bahawa malam hari adalah connection dengan Allah yang lebih dekat. Kita ada masalah, bangun doa pada Allah. Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, itu tambahan buat kita. Sebahagian malam pada malam hari bangun untuk tahajud sebagai tambahan buat kita. Tambah untuk kita. Solat ni memang solat malam dah, tuan-tuan jangan you know. Semua pula bawa ke malam pula nanti. Saya tak sembahyang Zuhur lah Ustaz. Saya Zuhur bawa malam semua. Ustaz kata malam afdal dah. Itu memang fardu, tuan-tuan jangan silap. Fardu memang dah kena tetap pada waktu dia. Zuhur waktu dia, asar waktu dia, subuh waktu dia, maghrib waktu dia, isyak waktu dia. Tapi yang ditambahkan, yang disebutkan sini ialah nafilatan lak, tambahan buat kamu. Jadi cerita pasal apa? Nak tahajud, nak taubat, nak hajat, semua pada waktu malam. Habis siang tak boleh Ustaz? Boleh, kan saya sebut tadi yang paling afdal. Sebab waktu ni adalah malam yang sunyi. Orang semua tidur. Ketika orang tidur, kita boleh bangun. Ini satu kelebihan buat kita. Dan kita akan dapati Allah akan lapangkan semua kita punya kehidupan. Kita kena cubalah. Dia tak boleh nak cakap. Saya cakap lah Ustaz boleh. Tapi tak buat dia. Bila kita buat, kita akan rasa sendiri. Dia tak boleh rasa benda tu. Kan dia ada ainul yakin, hakul yakin kan. Kita kena buat. Baru dia di hakul yakin. Benar-benar berlaku pada kita. Baru kita rasa ketakjuban malam. Dan semua orang pun kalau kita tengok, Nabi-Nabi terdahulu, sahabat, semua bangun malam. Untuk nak dekatkan dirinya pada Allah. Malam hari tu paling spot masa. So malam hari itu dinamakan sebagai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni start bila kan? Isyak, habis je isyak sampai subuh. Tu namanya Qiyamul Lail. Kita buat witir tu pun dah Qiyamul Lail dah lepas isyak. Tu dah Qiyamul Lail lah tu. Cuma afdalnya adalah 1/3 akhir malam. Bukan tak boleh buat witir pada lepas isyak. Boleh. Afdalnya 1/3 akhir malam. Tarawih yang kita buat tu Qiyamul Lail lah tu. Dan Qiyamul Lail ni tak semesti solat kan. Tentang baca Quran pun namanya Qiyamul Lail. Duduk tadarus bulatan tu kan. Pukul 11 malam lepas tarawih tu. Itu pun Qiyamul Lail. Dan kita faham Qiyamul Lail ni tahajud je. Tak. Qiyam tu diri, bangunkan. Al-Lail malam. Dibangunkan malam dengan aktiviti-aktiviti ibadat dan amal salih. So malam lah antara yang paling afdal. Baik, satu. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam ayat itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa Allah sebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kita pun boleh fikir, kenapa Allah tak jalankan terus daripada Masjidil Haram naik terus ke atas Sidratul Muntaha? Kan lebih senang. Tak biasa singgah. Sebab itulah simbolik. Dia tak boleh nak kata logik akal. Teruslah senang. Tak biasa singgah. Lagi cepat je dia. Tak payah. Singgah pun cepat. Sebab ini simbolik buat kita. Yang mana perjalanan daripada Masjidil Haram ni kan Nabi singgah tempat-tempat yang kita sebut tadi. Tur Sina, Taibah, Baitul Laham. Barulah pergi ke Masjid Aqsa. Sebab nak menunjukkan kepada masjid. Dan Allah tak sebut nama negara. Allah tak sebut min Makkah ila Palestin. Nabi tak sebut Mekah ke, Allah tak sebut Mekah ke Palestin. Allah sebut nama spesifik masjid tu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab itu, bila Allah sebut nama-nama masjid ni, nama-nama masjid yang menyebabkan bahawa pahalanya berganda. Masjidil Haram pahalanya berganda tak? Ini semua orang tahulah.
100,000 pahala kali ganda orang yang semayang dan ibadat dalam Masjidil Haram ni. Bukan semayang saja, zikir, baca Quran, tawaf, semua dilipat kali ganda dengan 100,000 pahala. Masjid Nabawi kenapa Allah tak sebut? Sebab waktu tu belum dibina lagi. Nabi kan tak hijrah lagi ni. Dikeluarkan hadis Nabi, baru Nabi sebut Masjid Nabawi itu baru digandakan Allah 1,000 pahala. Masjid Aqsa berapa kali ganda? 500 pahala kali ganda. So, sebab tu orang yang pergi Masjidil Haram ni jangan lepaskan peluang. 100,000 pahala. Satu waktu 100,000 pahala, 5 waktu 500,000. 2 hari, 1,000,000 dapat kan? Yang balik tapi masjid dah, kaya raya sangat dah. Ulang kurang sikit ada lagi banyak. Dia kira-kira. Jadi gitu. Itu baru satu waktu. Tuan-tuan bayangkan kalau yang kita semayang sunat, tawaf, yang semayang jenazah. Kan lepas habis semayang fardu kan ada announcement. Kebanyakan semayang fardu akan ada announcement untuk solat jenazah. As-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Dia pun balik. Lapar lah Ustaz nak kena balik. Dia tak tahu announcement apa tu. Ruginya lah kita balik. Nabi kata orang yang semayang jenazah ni, dia dapat pahala 1 qiraat. 1 qiraat ni besar mana kata para sahabat? 1 qiraat ini ialah sebesar kal jabalil azim, Jabal Uhud. 1 Jabal Uhud tu, 1 qiraat, 7 kilometer. So setiap kali dia semayang jenazah, tak kira kat mana sini ke, Masjidil Haram ke, dia dapat pahala 1 bukit Uhud. Kalau di Masjidil Haram, dia dapat 100,000 kali bukit Uhud tu. Oh, besar tu kata Masjidil Haram ni Masjidil Aqsa. Kelebihan tu. Sebab Allah sebut jelas nama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. So apa simbolik masjid dengan masjid? Baik. Jawapan dia adalah kerana tidak ada cara yang lain untuk connection dengan Allah. Mi'raj tadi, solat, connection dengan datang ke masjid untuk buat hubungan dengan Allah. Sekarang ni dia tak boleh, Ustaz, saya kata saya tak boleh habis masjid. Sebab sekarang kalau semayang di masjid, Ustaz, Allah, macam-macam nak kena jaga lagi tu, SOP ni lah, kadang berlaga. Saya rasa semayang seorang di rumah lagi khusyuk, Ustaz. Dan kalau fikir balik, betul tak? Kita semayang di masjid kadang, di sebelah kita batuk lah. Kita baru nak khusyuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam hati kita. Kenapa aku duduk sini lah? Kalau di rumah, kita lagi macam, di rumah, selesa lagi, Ustaz. Tapi adakah Nabi suruh kita semayang di rumah? Tak. Nabi kata kita orang lelaki-lelaki kena pergi masjid. Sampai Nabi nak bakar rumah orang yang tak nak pergi masjid semayang jemaah ni. Tapi kalau kita tengok semayang jemaah ni, macam jemaah ni lagi tak dapat khusyuknya. Tak. Sebab dekat sinilah yang kita perlu betulkan kita punya perpaduan. Daripada perpaduan itulah yang kita akan dapat connection dengan Allah. Itulah yang Nabi bina masjid ketika Nabi sampai di Mekah, di Madinah. Nabi sampai ke Madinah, Quba, Nabi bina apa dulu? Masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Dibinakan masjid itu atas dasar takwa. Nabi boleh pilih untuk bina rumah juga. Boleh tak? Lagi bagus tak? Bina rumah dekat Quba tu, apa hal nanti bini aku boleh duduk. Orang lain boleh singgah. Tapi Nabi kata tak, bina masjid. Dan bina masjid janganlah tuan-tuan bayang tiba-tiba Nabi sampai turun naik dah Quba semua tu. Dia bina tapak asas saja. Nanti setiap hari Sabtu Nabi akan datang. Nabi selalu datang Quba ni setiap hari Sabtu. Suatu tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, hari Sabtu memang akan penuh dengan orang. Keberkatan hari tu. Nak ikut Nabi selalu datang situ hari Sabtu. Dia ada seorang imam kat situ. Setelah Nabi dah ke Madinah tu, dah ada Masjid Nabawi, ada satu orang imam yang Nabi lantik. Nama dia Kulsum bin Hadam. Yang inilah yang tuan-tuan biasa dengar, yang imam tu asyik baca Qul Wallahu Ahad saja. Sampai tak ada surah lain ke imam tu, Kulsum bin Hadam ni. Sampai Nabi panggil dia, pasal apa awak baca surah ni saja, tak ada surah lain? Dia kata, Rasulullah, aku syok dengan surah ni. Surah ni betul-betul ajar aku tentang tauhid. Nabi kata, engkau dengan surah ni nanti akan masuk syurga. Nabi tak marah. Siapa dia tuan-tuan? Kulsum bin Hadam. Kulsum ni lah yang Nabi tompang rumah dia ketika mana Nabi sampai di Quba tu, Nabi bina masjid. Nabi bukan duduk masjid. Nabi tompang rumah Kulsum bin Hadam tu. Depan masjid. Ni Quba, masjid, kiblat sana. Rumah dia depan masjid. Nak kena tunjuk je, nak tahu. Mana ikutlah sana. Dia ikut saya lah pergi sana, dia tunjuk. Promosi sikit. Tapi nak sebutkan bahawa Nabi duduk di rumah Kulsum bin Hadam. Tentang Kulsum ni bukan perempuan Dia kata perempuan ke Ustaz Nabi duduk? Tak. Kulsum dulu laki-laki. Dan Kulsum sekarang je perempuan. Kulsum bin Hadam ni laki-laki. Dulu zaman Nabi banyak nama perempuan
yang laki-laki. Ada nama Maisarah, atau dengan nama Maisarah yang ikut Nabi berdagang barangan Khadijah tu. Maisarah tu laki-laki, bukan perempuan. Tapi anak saya Maisarah perempuan, tu anak kita. Maisarah lain. Ada nama sahabat Nabi Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah tu laki, perempuan. Rabi'ah sekarang perempuan. Jadi Nabi tinggal dekat rumah Kulsum bin Hadam. Nabi duduk 4 hari di Quba tu. Kulsum bin Hadam ni dah berkeluarga, ada anak, ada isteri. Jadi orang nak jumpa Nabi rasa macam takut ganggu Kulsum bin Hadam. Nabi pindah rumah sebelah. Rumah sebelah dia tu nama Sa'ad bin Khusaimah. Ni nanti syahid dalam perang Badar, Sa'ad bin Khusaimah ni. Sa'ad ni dia bujang. Sa'ad bin Khusaimah ni dia bujang. So Nabi dia buat keputusan, tak apa, siang hari aku duduk rumah Sa'ad bin Khusaimah. Orang nak datang jumpa aku ke, datang rumah Sa'ad. Malam aku balik rumah Kulsum bin Hadam, aku tidur situ. 4 hari Nabi duduk situ. So Nabi bina masjid. So masjid tu adalah untuk perpaduan ummah. Satu Nabi bina masjid. Sebab itulah bila disebutkan tadi kenapa masjid ke masjid, tidak ada cara lain untuk connection balik dengan Allah, menghubungkan balik kita dengan Allah, dengan kita mengimarahkan rumah Allah. Datang ke masjid, datang mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah kata orang yang mengimarahkan rumah Allah ni 5 ciri dia. Man amana billah, orang yang beriman pada Allah dan juga beriman pada hari akhirat. Wa aqamas salah, mendirikan salat. Yang keempat, wa ataz zakah, membayar zakat. Dan yang kelima ni paling penting, kata Allah, walam yakhsha illallah, dia tak takut pun melainkan dia hanya takut kepada Allah saja. Ujungnya kata Allah, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itulah yang dapat hidayah daripada Allah. Tuan, kita ni lah mengharapkan sangat ayat tu ditujukan kepada kita. Sebab kita sedang mengimarah ke rumah Allah. Tuan, kita tak nak ke hidayah daripada Allah dengan cara datang masjid. So datang masjid itulah connection kita dengan Allah. Tuan, kalau tengok drama pun, orang yang kadang ada masalah, drama-drama, dia akan pergi mana masalah? Ambil wudu, semayang kan? Yang pelik tu sembahyang seseorang tu tengah-tengah. Itu drama. Tapi kalau realiti kita pun sama, orang ada masalah datang masjid. Tok Imam, saya nak sign lah, nak cop. Apa? Nak nikah. Oh. Nikah boleh datang masjid. Assalamualaikum Tok Imam, saya nak beritahu lah ayah saya meninggal. Meninggal datang masjid. Maksudnya apa? Ada masalah mesti masjid. Mesti tu kan. Ada masalah dalam keadaan orang tak ada makanan, tak ada minuman, masjid juga. Dulu masjid ni tempat orang berimpun dulu kan. Di Kelang baru-baru ni, bukan baru-baru ni, dulu masa banjir dulu kan. Kelang masjid tempat orang berimpun. Sebab tu Nabi bina masjid untuk penyatuan ummah, bukan saja-saja masjid Nabi bina ni. So Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu nak menunjukkan betapa kita kena menghidupkan rumah Allah. Sebab tu masjid dia bukan hanya tempat solat semata-mata. Atau jangan bayangkan masjid, solat. Masjid, solat. Tak. Masjid ni macam-macam tempat kita boleh buat. Macam-macam benda yang kita boleh buat. Zaman Nabi, dalam Masjid Nabawi tu tuan, yang ganda 1000 pahala tu, main pedang. Main pedang. Aisyah datang. Rasulullah bawa Aisyah. Rasulullah duduk. Kemudian Aisyah letakkan dagu dia di atas bahu Rasulullah gitu. Tengok orang main pedang. Ting, 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 ting. Rasulullah kata, macam mana Aisyah? Seronok. Dah puas. Balik. Hadis Bukhari. Menunjukkan bahawa dalam, bukan nak cerita Aisyah tu, nak cerita dalam masjid Nabi main pedang. Kita bayangkan, so hari ni kalau ada malam ni ada ceramah, besok tak ceramah, main pedang. Betul you juga Bilal lawan Tok Imam. Tentang kita ikut situasi lah, suasana sekarang. Apa dia? Environment yang ada sekarang. Janganlah main pedang. Maksudnya buat aktiviti yang, tuan-tuan, masjid ni besar. Saya sebelum datang tadi, subhanallah, besar punya. Saya selalu masuk simpang sana ke belah kanan, pergi surau An-Nur. Ni ke kiri tengok, besar lagi rupanya masjid sini. Saya ingat ni satu tempat yang bagus lah sini. Sini tazkirah malam Jumaat dah datang. TMJ, Oasis, Astro Oasis. Belum. Saya salah seorang daripada host tazkirah malam Jumaat, Astro Oasis tu. Saya tengok masjid ni pun cantik kat ni, besar ni. Nanti saya cuba
syorkan masjid ni dekat tazkirah malam Jumaat, Astro Oasis tu. Minggu depan kami ke Terengganu, rakaman untuk Astro Oasis tu lah, di masjid apa ke nama anda. Minggu depan. Ini belum lagi, nanti insya-Allah mungkin lepas raya dah kot, tak sempat dah nak Ramadan kan. Sebab tu masjid dia kena buat aktiviti supaya orang datang tengok belakang, budak-budak ada. No problem, budak-budak ni tak ada masalah datang. Zaman Nabi budak-budak ada tak? Ada. Tuan-tuan, Nabi sedang berkhutbah dekat atas ni. Nabi turun pergi ambil cucu dia Umamah. Ambil dokong, kemudian sambung balik khutbah, menunjukkan bahawa ada budak. Nabi tengah semayang, Hasan cucu Nabi duduk atas Nabi. Waktu tu sahabat tengok, apa hal lama sangat Nabi tak bangun-bangun. Kan tengah sujud, mana orang nampak Nabi kan semua tengah sujud dulu. Tapi Nabi tak bangun. Sahabat pun tunggu bila nak takbir ni tak bangun-bangun. Kalau kita galak buat benda, intai kejap lah. Ada tak imam? Tak ada dah imam. Memang keluar celaka betul imam ni. Rupanya dia terkentut dalam sujud tu, dia belah gitu saja. Tak, kejap. Side sikit, sampingan. Fekah. Imam diharamkan keluar ketika mana sujud dan rukuk. Tak boleh. Tak bayangkan kalau ketika sujud, dah lah azan subuh sekarang lambat, tuan. Rakaat kedua dia boleh sujud tu kentut dia keluar pula. Orang nak cepat dia, orang sujud tu tengok jam, sujud tengok jam. Bila nak bangun ni katanya? Intai-intai tengok tak ada lah. Ataupun mungkin dia tak intai, dia dengar bunyi motor imam. Tu motor imam tu tadi. Tak ada lah. Kata imam tak dibenarkan keluar masa sujud. Habis nak keluar bila Ustaz? Dia kena bangun takbir intiqalat sekali je. Allahu Akbar. Dia dah bangun takbir intiqalat. Kalau dia keluar, ada tak orang nampak dia? Ada. Boleh keluar sekarang. Jangan sambung. Kalau sambung haram. So keluarlah. So bila dia dah keluar, orang nampak dia dah tak ada. So orang belakang lah kena ambil alih. Orang belakang pula memang kuliah maghribnya orang. Dia pun ustaz ngajar kalau imam tak ada, kena bergerak ke depan. Dia pun menginsut tuan-tuan daripada duduk antara duduk sujud tu ke kiri kanan. Akhirnya alhamdulillah sampailah ke depan. Tapi yang dia sampai, kainnya tu masih kat belakang. Itu masalah. Dah menginsut pasal apa tuan-tuan? Dah ustaz suruh ke depan. Kalau dalam keadaan duduk antara sujud, tak payahlah menginsut. Dia boleh gerak ke depan ketika mana kita berdiri je. Tetap sama kan? Kalau ada orang yang masbuk kat belakang kita second kan? Ada orang tepuk sikit belakang kita. Kan kita bergerak semasa kita berdiri. Adakah kita bergerak masa kita duduk? Bergerak ke belakang tu untuk nak samakan saf dengan belakang tu. Kita mesti bergerak dalam keadaan berdiri kan? Sama jugalah dengan ke depan. So bila dalam keadaan dah tak ada dah imam tapi duduk antara sujud, macam mana Ustaz? Dia hanya wakil saja yang akan takbir, menunjukkan dah ada imam baru ganti. Allahu Akbar. Oh maknanya dah ada imam dah. So sujudlah. Yang lain semua ikut. Nanti naik Allahu Akbar. Berdiri. Lepas berdiri tu baru boleh bergerak ke depan. Itu fiqh tuan. Mujur datang hari ni. Lepas datang tak tahu macam mana nak buat. Tuan Itu sebab kita sebutkan tadi, ada kanak-kanak yang zaman Nabi SAW ada dalam tu. So sebab tu saya nak katakan bahawa mengimarahkan masjid Allah ni dengan macam-macam aktiviti. Maknanya ikut pada situasi. Mungkin hari ni kita boleh buat karnival 2 hari, 3 hari. Aktiviti, pertandingan azan, mewarna. Kanak-kanak ni biar ramaikan sikit, banyakkan sikit aktiviti. Sebab kanak-kanak tu pelapis. Saya pergi ceramah di Kuching, Sarawak. Pergi satu masjid, apa nama masjid tu tak ingat. Saya tengok tak ada orang langsung. Bukan kata budak kecil, muda langsung tak ada. Anak muda tak ada. Saya kata tak ada orang muda ke sini je. Tak ada dah Ustaz, kami-kami ni je lah ada. Saya kata jangan main. Tak ada esok 10 tahun akan datang tak hidup dalam masjid ni. Pasal memanglah waktu tu memang boleh ada, AJK semua ada kan. Pasal waktu tu semua dah berusia dah. So cuba tengok 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kalau tak ada anak muda, siapa nak ganti? Habis masjid tu nanti. So biar anak-anak muda ni, kalau ada remaja-remaja ni kan, try lantik dia buat pemuda aktiviti, pemuda ke bagaimana semua. Bagi dia rasa dia appreciate, dia hargai. So ramai lah nanti. Itu satu part lah untuk budak-budak, untuk remaja. Yang sama kita dengan usia-usia ni pun sama. Buat aktiviti-aktiviti yang boleh mengimarahkan rumah Allah. Kalau kita tengoklah satu hari nanti, bila penuh kereta dekat sini, mesti ada yang orang lalu dalam dia kata, apa yang ramai kat masjid tu? Dia terasa detik nak datang. Dan kita buat atas usaha yang kita mampu. Yang memberikan hidayah itu Allah. Buatlah. Itulah dia yang Allah nak sebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tak ada tempat lain untuk kita nak hubungkan dengan Allah, melainkan kita ajak semua orang datang ke masjid. Sekarang ni popular dengan geng subuh macam
Jumaat. Hidupkanlah tuan. Tak apa, tiru pun tak ada masalah. Buat je. Janji kita nak try promosikan. Kita nak try hidupkan subuh tu macam Jumaat. Tapi jangan subuh je. Lepas ni dah berjaya subuh, buat zuhur pula. Dah zuhur, maghrib pula, macam mana. Subuh kita buat. Habis. Kemudian Allah sebutkan lagi, Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin. Alladhi barakna hawlahu. Yang Allah kelilingkan ataupun berkati di kelilingnya. So yang ini saya tak nak bahas lah. Pasal benda ni dia melibatkan peristiwa akhir zaman. Sebab alladhi barakna hawlahu tu ialah di keliling Masjidil Aqsa, artinya negara Syam tu. Negara Syam ni bukan Palestin saja, bukan Syria saja. Syam ni ialah Palestin, Lebanon, Jordan, Syria. So tu adalah Syam. So Syam ni dia melibatkan peristiwa tentang akhir zaman. Dan Nabi pernah sebutkan bahawa orang-orang yang duduk di Syam ataupun tanah Syam tu memang sangat diberkati. Nabi kata tuba di Syam. Buntunglah bagi orang yang kat Syam ni ataupun tanah Syam ni. Kata Nabi, kata sahabat, pasal apa Rasulullah? Kerana malaikat sedang mengembangkan sayapnya dan memberikan mereka ini ketenangan, rahmat. Syam tu saja. Sebab dalam Syam tu ada Palestin. Dan Nabi pernah doa kepada Allah tentang Syam tu, bumi Syam. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah pada Syam kami. Dekat Syam tu nantilah akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dekat Syam tu nantilah akan dibunuhnya Dajjal. Syam ni, tuan-tuan, sangat-sangat hebat Syam ni. Nanti kita akan ceritalah tu bab lain lah. Dan hujungnya last kali saya nak sebut apa dia? Hujungnya adalah linuriyahu min ayatina. Ini poin saya tadi. Tak dapat yang awal-awal tadi, tak apalah, dapat yang ni pun okey. Linuriyahu min ayatina. Lam di situ, li tu menunjukkan apa? Itulah sebab kenapa berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Lam tu, linuriyahu min ayatina. Pasal apa Allah jadikan Isra' Mi'raj? Sebab linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah sahaja. Itu tujuan dia. Nabi diperjalankan Allah, walaupun Nabi dalam keadaan sedih, Nabi diperjalankan Allah dengan macam-macam peristiwa yang berlaku pada Nabi ni. Sampai Masjidil Aqsa semayang dengan para Nabi dan para Rasul. Naik ke Sidratul Muntaha, turun balik jumpa Nabi Musa, naik balik. Tujuannya adalah untuk linuriyahu min ayatina. Baik. Nabi turun daripada Masjidil Haram, daripada Sidratul Muntaha, turun balik ke Masjidil Haram. Apa Nabi dapat? Oh, Nabi dihentam lagi teruk. So di mana kegembiraannya? Kalau kata Isra' Mi'raj itu adalah berita gembira ataupun kegembiraan buat Nabi, perjalanan tu, balik Nabi dihentam lagi teruk. Mana kegembiraannya? Tuan tahu Nabi dihentam teruk lagi? Teruk, tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebutkan ketika mana Nabi katakan di Hujr Ismail, ketika Nabi katakan aku pergi Palestin semalam, Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ada yang pada ketika itu dengar, dia tepuk kan. Apa isyarat tu? Perli ya. Ada yang tepuk ke dahi dia, kepala. Aduh, apa tu? Apa punya cerita ni? Yang dulunya beriman pada Allah, tepuk Nabi, tepuk kepala, kufur balik pada Allah. Mungkin dalam keadaan ketika itu kita nak, oh berjayalah Abu Jahal punya dakwah. Dakwah bukan dakwah, dia punya ajakan ataupun menjatuhkan Nabi SAW. Pasal apa? Ada yang dah beriman kemudian kufur pada Allah. Pada ketika itu mungkin dia ingat dia dah berjaya. Tapi ada orang kedua Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal, belum. Kalau kau nak tengok berjaya ataupun tidak, kau hanya perlu satu orang saja untuk menafikan cerita Muhammad ni. Yang lain-lain menafikan tak ada efek apa. Ramai tak yang nafikan? Ramai tuan-tuan yang murtad. Tapi efek tak pada Nabi? Tak efek. Engkau hanya perlu satu orang saja yang nafikan benda ni, berjayalah kerja engkau wahai Abu Jahal. Dan Muhammad fail. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tak ada kat situ. Dalam riwayat tu Abu Bakar tak ada. Abu Bakar di rumah. Abu Bakar ni di Hilton rumah dia. Kita biasa pergi Mekah, Hijr Ismail, Nabi tengah duduk tu. Hilton tu rumah Abu Bakar. So dekat je lah. Sekarang ni jauh pasal pintu banyak. Dah lah kena pintu tu sekat pula jalan lain lagi. Sekarang ni punya Mekah lah. Kalau tidak memang dekat je. Orang pun pergi dekat rumah Abu Bakar. Bila Abu Bakar keluar ni, memang Abu Jahal ni dia nanti-nantikan kata yang keluar daripada mulut Abu Bakar ni, biarlah kata-kata dia Allah. Takkanlah kot. Harapan Abu Jahal macam tu lah. Tapi kita tengok yang pergi rumah Abu Bakar ni Islam dengan orang Islam. Datang. Abu Bakar keluar, Abu Bakar tengok terperanjat dia. Apa benda ni tiba-tiba ramai. Ini saya sebut cerita bahasa saya lah. Kalau tidak kan tak sedap lah cerita dia kan. Apa benda yang ramai sangat tiba-tiba datang. Selalu orang Islam ni campur pula Islam ni Oh bukan Islam.
Abu Jahal kata, Muhammad, Abu Bakar, aku nak dengar daripada mulut kau satu je. Kawan kau ni, dia dah kata pergi ke Masjid Al-Aqsa semalam. Kau kan semalam dengan dia. Dia pergi ke Masjid Al-Aqsa malam tadi, pagi tadi dia balik. Dah dekat sini. Ikutkan perjalanan, orang yang dulu nak pergi Masjid Al-Aqsa 30 hari tu kan. Pergi 30 hari, balik. Ni dia kata dia pergi malam ni je. Malam tu dia pergi, balik pagi tu. Kau punya pandangan macam mana, Bakar? Dia dengan harapan kata, takkan kot Muhammad cakap begitu. Mungkin harap gitu lah. Dan subhanallah. Ini dalam hadis. Abu Bakar kata, in kana qala laqad sadaq. Kalau itu yang dia kata, betul lah. Apa lagi nak? Kalau itu yang Muhammad kata, betul lah tu. Senang nak percaya, Bakar. Kalau lebih daripada itu pun aku percaya. Punya dahsyat Abu Bakar ni tuan-tuan. Nak menceritakan bahawa apa? Dia boleh percaya walaupun benda tu tak masuk di akal. Sebab itulah digelarkan sebagai as-siddiq dengan peristiwa tu saja. Tu yang kita sebutkan tadi bahawa apa? Inilah sebenarnya yang Allah nak tunjukkan perjalanan tu linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah, nak tapis orang yang betul-betul beriman sebab 3 tahun kemudian akan berlaku hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang betul-betul beriman hijrah. Hijrah ni bukan benda biasa kan. Hijrah ni tak ada orang munafik dalam tu. Hijrah ni tak ada orang kafir dalam tu. Semua yang sedang berhijrah, semua adalah orang yang beriman, yang diiktiraf oleh Allah. Itu yang Allah tapis. Itulah linuriyahu min ayatina. Tapi untuk kita lain kan. Sebab kita memang dah percaya. Percaya tak Isra Mi'raj ni? Percaya. Takkan ada punya kata, saya tak percaya lah. Kita dah dengar banyak kali dah. Tapi peristiwa tu berlaku adalah untuk kita. Hari ini kita boleh katakan kita dikenakan ujian macam-macam oleh Allah. Hari ini kita sakit kaki. Hari ini kita di rumah terbakar, kereta terbakar, anak macam ni, suami. Itu semua adalah petunjuk balik kepada linuriyahu min ayat. Semua akan balik pada ayat. Apa salah aku dikenakan macam ni? Linuriyahu min ayat. Kerana Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. So balik-balik pada Allah. Sabar macam mana Nabi sabar kena pada orang kafir Quraisy yang kena tepuk dahi. Nabi sabar 3 tahun kemudian baru Nabi dapat tahu apa sebenarnya yang kata berita gembira buat Nabi tu. 3 tahun kemudian. So hari ni kalau kita kata kita pun dikenakan ujian adalah menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah. Kita sabar. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kita akan nampak jalan berita gembira buat kita. Sabar je. Itulah simbolik tuan-tuan. Maknanya nak sebutkan tentang simbolik perjalanan Isra' Mi'raj itu, dia perlu ada kaitan pada diri kita. Baru kita akan dapat rasa lepas ni macam mana peristiwa itu bergerak, macam mana peristiwa itu berlaku. So ujungnya adalah linuriyahu min ayatina. Apa saja berlaku. Macam hari ni kita sakit kaki. Apa Ustaz? Tak tahu lah Ustaz, saya sakit kaki dah tak boleh nak berjalan bagi macam. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk kekuasaan Allah je. So balik-balik pada Allah, sabar pada Allah, esok lusa Allah akan berikan berita gembira dengan sebab kesabaran kita. Itu saja. Dia punya kunci adalah kesabaran sebab peristiwa itu mengajar Nabi untuk sabar dan hasilnya 3 tahun kemudian. Sama dengan kita, sabar, hasilnya Allah akan bagi. Kalau tak di dunia, Allah akan bagi di hari akhirat. Saya sangat tuan-tuan cerita tak dapat nak teruskan lagi sebab lepas tu ada Mi'raj pula. Mi'raj ni pula ceritanya panjang. Sampai dekat atas, Nabi dapat 50 waktu solat, turun balik. Berhenti pula dekat tingkat 6. Langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Pasal apa Nabi Musa? Lepas tu naik balik. Jumpa Allah, kurangkan balik. 50 jadi 45. Jumpa balik Nabi Musa, naik balik jadi 40. Betul Sampailah berulang-ulang kali sampai yang ke-9, tinggal 5 waktu saja. Ini berapa kali dengar ni? Banyak kali dengar kan? Ulang kali sampailah kali ke-5 Nabi Musa suruh pergi balik. Nabi kata tak boleh dah, aku dah malu dah dengan Allah nak minta. Itu pun sampai sekarang ada orang masih sebut, kalaulah Nabi naik sekali lagi. Tahun lepas pun dia kata macam tu lah. Betul tak boleh ubah dah benda tu. Tapi kalau Nabi naik balik dah tinggal berapa puluh solat? Kosong Ustaz. Memang tak nak sembahyang dalam muka tu. Itu je. Okey, tapi itu simbolik. Tapi tak sempat nak cerita, minta maaf Ustaz sebab itu simbolik. Kenapa 9 kali? Sedangkan kita tahu, Allah tahu tak yang kita akan sembahyang 5 waktu sekarang ni? Kenapa Allah tak bagi terus 5 pada Nabi Mi'raj tu? Sebab nak bagi Nabi naik lah. Okey, kalau kata Nabi naik, kenapa Nabi diperturunkan 45? Kenapa daripada 50 tak 5 terus? Kenapa 50 pergi 45, 45 pergi 40, 40 pergi 35? Kenapa berperingkat-peringkat? Itu semua tak sempat nak cerita. Tapi nantilah insyaAllah ada rezeki
kita datang lagi, kita akan sambung dalam peristiwa Mi'raj yang banyak peristiwa-peristiwa yang perlu kita ambil simbolik dan tersiratnya untuk di-applykan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekarang itu dululah saya perkongsian saya pada malam ini, insyaAllah. Minta maaf dari masa yang lama, tuan-tuan. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Allah matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Berikan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.